warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan bentangkan tajuk perang. Okey, nama saya Karunia Tasmadi. Perang yang pertama, perang Uhud. Okey, perang Uhud ni dia berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Okey, perang Uhud ni berlaku disebabkan tentera musyrikin yang ingin balas dendam terhadap tentera Islam sebab akibat kekalahan mereka pada perang yang lalu, iaitu perang Badar. Okey, antara tentera kaum musyrikin ni terdiri daripada 3,000 tentera, 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 buah perisai pertahanan. Manakala tentera Islam ni terdiri daripada 1,000 tentera, 50 tentera berkuda dan 100 perisai pertahanan. Okey, pergerakan tentera musyrikin ni diketahui oleh bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Abbas bin Abdul Talib, yang memberitakan hal ini kepada baginda. Kemudian baginda pun menghantar 2 orang perisik bagi mendapatkan maklumat pergerakan tentera kaum musyrikin ni. Okey, kemudian Rasulullah dan mengumpulkan para sahabat bagi membuat syura untuk perancangan dan strategi bagi menyerang kaum tentera musyrikin ni lah. Okay, sebaik sahaja setelah membuat perancangan syura apa semua, majoriti memilih untuk menyerang tentera musyrikin ni di kawasan luar Madinah. Kemudian setelah membuat persiapan tentera apa semua, kemudian bergeraklah tentera Islam daripada Madinah menuju ke kawasan Uhud. Kemudian sewaktu dalam perjalanan, Rasulullah SAW tidak mengenali sekumpulan tentera. Kemudian Rasulullah pun siasatlah dari mana tentera itu datang. Apabila dia beritahu bahawa segelintir tentera ni Rasulullah dapat tahu yang segelintir tentera ni ada kaitan dengan Abdullah bin Ubay yang merupakan ketua munafik pada ketika itulah. Kemudian Rasulullah pun memberi pilihan kepada tentera tersebut sama ada untuk masuk Islam ataupun patah keluar daripada tentera, daripada golongan daripada tentera ni lah. Kemudian mereka pun pilih untuk seramai 300 tentera memilih untuk keluar daripada kemudian hanya 700 tentera Islam sahaja yang berjaya sampai ke ke kawasan Bukit Uhud. Kemudian tentera Islam pun berkemah di kawasan Bukit Ar-Rumah. Okey, antara strategi perang yang Rasulullah telah siapkan ialah meletakkan seramai 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Kemudian Rasulullah pun bersabda, sekiranya jika kamu melihat tentera Islam ni menang ataupun kalah, jangan sesekali kamu turun daripada bukit ini, melainkan dengan arahan Rasulullah SAW sahaja. Kemudian tentera pemanah pun bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Antara kronologi perang yang berlaku, perang Uhud ni bermula dengan perang tanding antara kedua-dua belah pihak, iaitu antara tentera musyrikin dan tentera Islam. Okey, untuk perang pertama ni tentera Islam telah pemenang dan tentera musyrikin dia jadi macam gerun lah kan, sebab tentera Islam dah menang. Dan pada waktu ni lah untuk perang pertama ni bapa saudara Nabi iaitu Sayyidina Hamzah telah telah syahid kerana dibunuh oleh Wahsy. Sebab Wahsy ni merupakan hamba kepada Hindun. Hindun ni dia nak membalas dendam kepada Sayyidina Hamzah disebabkan telah membunuh beberapa ahli keluarga, kerana Sayyidina Hamzah ni telah membunuh beberapa ahli keluarga Hindun lah. Kemudian Hindun ni menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah dengan syarat setelah bunuh tu Wahsy ni bebas, kini dah tak jadi hamba kepada Hindun. Okey,
manakala dan berlakunya pertempuran perang ni diteruskan dengan berlakunya pertempuran sengit antara tentera musyrikin dan tentera Islam, yang mana pada ketika itu tentera Islam berjaya mengusir tentera musyrikin jauh sikit daripada kawasan Bukit Uhud tu lah. Kemudian antara kesilapan yang berlaku, tentera pemanah melihat tentera musyrikin ni dah jauh, mereka pun turun, sebahagian tentera pun turun, dan ada sebahagian tentera yang masih berada, tentera pemanah yang masih berada di atas bukit, yang yang masih mendengar kata-kata Rasulullah, yang mana sekiranya kamu melihat tentera Islam tu menang ataupun kalah, jangan sesekali kamu turun melainkan dengan arahan baginda sendiri. So separuh tentera pemanah ni apabila melihat tentera musyrikin dah jauh, diorang pun turun bagi mengambil harta rampasan perang. Kemudian pergerakan tentera pemanah ni turun diketahui oleh tentera kaum musyrikin, yang diketahui oleh Ikrimah dan juga Khalid bin Al-Walid pada ketika itu. Jadi mereka pun bercadang untuk memanggil kesemua tentera yang telah berundur, tentera musyrikin yang telah berundur, untuk menyerang tentera Islam daripada kawasan belakang bukit. Pada waktu inilah keadaan menjadi kucak-kacir kerana hampir keseluruhan tentera pemanah telah dibunuh. Dan pada waktu inilah tentera Islam mendengar kabar angin bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Waktu ni kabar angin lah, dan tentera Islam semakin kelang kabut macam tu lah. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW pada ketika itu telah dilindungi oleh beberapa orang, para sahabat yang telah melindungi baginda. Dan Rasulullah pada ketika itu melihat kehebatan beberapa orang sahabat yang telah melindungi, antara yang telah melindungi Rasulullah, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana panahannya menembusi tentera kaum musyrikin yang lain. Dan manakala pada waktu itu Nusaybah bin Ka'ab melindungi Rasulullah SAW dengan pedangnya. Waktu itu Rasulullah pun melihatlah kehebatan tentera umat Islam ni. Kemudian pada waktu itu Rasulullah pun berteriak dan memanggil saki-baki tentera Islam yang masih ada untuk naik ke Rasulullah bagi tahu kalau nak selamat kita naik ke tempat yang paling tinggi, supaya kaum musyrikin ini tidak mampu naik untuk menyerang tentera Islam pada ketika itu. Kemudian kaum musyrikin ini pun kecewalah sebab tak dapat untuk membunuh saki-baki tentera Islam. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk potong mayat-mayat tentera Islam yang masih ada, supaya dapat puaskan hati mereka sebelum mereka berundur. Ketika itu hanya kaum musyrikin mengalami 22 tentera sahaja. Kini diorang punya tentera hanya hilang 22 sahaja, berbanding dengan tentera Islam yang mengalami 70 tentera yang syahid lah. Kemudian pada hari seterusnya Rasulullah SAW dan para sahabat pun mengejar tentera musyrikin untuk memberitahu yang tentera Islam ni masih lagi bersemangat untuk berperang. Macam itulah akhir daripada kisah peperangan Uhud ni. Okay, seterusnya saya akan bentangkan tentang Perang Tabuk. Okay, Perang Tabuk ni merupakan perang terakhir Rasulullah SAW sebelum baginda wafat. Perang Tabuk ni berlaku pada 7 Rejab pada tahun ke-9 Hijrah. Berlakunya Perang Tabuk ni disebabkan Empayar Rum pada ketika itu diketuai oleh Raja Ghassan, yang merupakan mereka ni, kerajaan Rum ni merupakan kerajaan yang besar dan kuat dan selalu mencapai kemenangan apabila berperang lah. Kemudian Maharaja Rum ni, diorang pun bercadang untuk meluaskan pengaruh mereka ke negeri-negeri Arab, sebab sentiasa menang dalam peperangan kan. So diorang nak luaskan diorang punya pengaruh. Rasulullah pun tahu akan
niat kerajaan Rom ni. Lalu Rasulullah pun membuat persiapan bersama dengan para sahabat, dan para sahabat majoritinya memilih untuk berperang di kawasan luar Mekah dan Madinah, iaitu di kawasan padang pasir yang bernama Tabuk. Kemudian sampai saja di Tabuk, Rasulullah SAW membuat perjanjian perdamaian dengan penduduk di kawasan sekitar Tabuk itulah hasil daripada perjanjian tersebut. Dan kerajaan Rom pun tahu yang mereka membuat perjanjian tersebut, dan hasil daripada itu membuatkan kerajaan Rom ni macam gerun lah, sebab tentera Islam dah kuasai kawasan Tabuk ni dengan membuat perjanjian antara kawasan berdekatan. So daripada itulah tentera Rom ni dia tak jadi untuk dan secara ringkas ni lah, tentera Rom ni dia tak jadi untuk berperang sebab mengetahui tentera Islam ni telah membuat persepakatan dengan di antara penduduk-penduduk Tabuk untuk dalam membalas serangan tentera Rom. Tentera Rom ni gerun, dan dekat situlah tak jadi peperangan antara kerajaan Rom dan kerajaan Islam. So perang ni juga tidak berlakunya pertumpahan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Abdul Mu'in. Seterusnya adalah Perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah dan berlaku antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Perang Hunain ini terjadi di lembah Hunain, dan sebab berlakunya perang Hunain ini adalah kerana kabilah Hawazin dan Sakif merasakan diri mereka ni mulia dan mampu untuk menumbangkan Islam selepas musyrikin Quraisy gagal melakukannya. Macam mana terjadinya perang Hunain ini? Selepas pembukaan kota Mekah, kaum musyrikin ini mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan selepas 19 hari pembukaan kota Mekah, tentera musyrikin dan diketuai oleh Malik bin Auf bergerak ke atas sama-sama dengan isteri-isteri, anak-anak, harta benda dan binatang ternakan mereka. Lepas tu sampai je berita yang katanya kaum musyrikin ni nak serang baginda. Baginda pun mengumpulkan tentera muslimin seramai 12,000 orang untuk bersama-sama pergi ke lembah Hunain. Selepas 4 hari perjalanan baginda dan tentera muslimin, akhirnya sampai ke lembah Hunain pada waktu subuh. Tapi waktu ni mereka tak tahu pun yang tentera musyrikin ni dah sedia dah dekat lembah Hunain ni. So diorang pun masuklah dekat lembah Hunain. Lepas tu tiba-tiba tentera musyrikin ni dia terus serang hendap, dia terus manah, dan tentera musuh kat tempat lain pun diorang serang secara serentak sekali semua. Lepas tu sampailah menyebabkan tentera muslimin ni berlari bertempiaran dan berpecah, dan ramai majoriti daripada diorang ni yang berundur sebabkan serangan hendap dari tentera musyrikin. Lepas tu pada masa inilah hanya Rasulullah SAW dan sahabat baginda, antaranya Abu Sufyan dan Al-Abbas, yang masih ada dekat medan perang, sebabkan yang lain semua dah berundur daripada medan perang. Selepas majoriti tentera muslimin berundur dari medan perang, Rasulullah SAW memerintahkan Abbas, iaitu sahabat baginda, untuk memanggil semula semua tentera muslimin kembali ke medan perang dan bergabung. Pada masa ini Rasulullah mengambil dan menggenggam sebiji batu dan terus melemparkan kepada tentera musyrikin untuk menggaburi mata mereka. Dan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, tentera musyrikin tewas dalam peperangan Hunain.
dan tentera muslimin memperoleh kemenangan. Selepas tentera musyrikin kalah, mereka terus melarikan diri ke Taif. Ada yang ke Nakhla dan ada yang ke Autas. Hasil daripada perang ini, tentera muslimin berjaya memperolehi ghanimah yang sangat lumayan, dan ghanimah yang mereka dapat ni mereka simpan di Jironah sementara dan dipantau oleh Mas'ud bin Amru al-Ghifari tanpa ghanimah ni diagihkan kepada sesiapa pun, sehinggalah Nabi SAW pulang dari peperangan Taif. Jadi kemenangan tu bukanlah disebabkan tentera yang ramai, tetapi semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa berlaku pada 15 Syawal tahun ke-2 Hijrah. Berlaku antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Berlakunya peperangan Bani Qainuqa ni di perkampungan Bani Qainuqa, dan terjadinya disebabkan kaum Yahudi ni melanggar perjanjian yang telah dibuat antara Rasulullah dan kaum Yahudi. Macam mana perang Bani Qainuqa ni berlaku? Apabila seseorang wanita muslimah Ansar datang ke pasar Bani Qainuqa untuk berurus niaga. Bila wanita ni datang, seorang kaum Yahudi tu dia suruh wanita ni untuk tunjukkan muka dia, tapi wanita ni dia kata tak nak, dia tolak dengan cara baik. Lepas tu tiba-tiba ada 3 orang kaum Yahudi yang datang dari arah belakang wanita Ansar tadi tu, datang dan diam. Lepas tu seorang daripada mereka ikat hujung pakaian wanita Ansar dekat kerusi yang dia duduk. Lepas tu bila wanita Ansar tu bangun dari kerusi dia, wanita tu pun jatuh dan ternampaklah aurat dia. Bila nampak aurat dia, semua kaum Yahudi yang dekat situ ketawakan wanita Ansar tadi tu. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki muslim ni, dia nampaklah kejadian yang berlaku ni. Bila dia nampak, dia geram lah. Dia geram sebab kaum Yahudi ni dia mencabul maruah wanita Ansar muslimah tadi ni. Bila dia geram, dia bunuh kaum Yahudi yang buat wanita tu tadi. Lepas tu Yahudi yang lain tu dia geram sebab lelaki muslimin ni tadi dia bunuh kaum dia. So dia geram, dia bunuh balik lelaki muslimin ni tadi. Lepas tu sampailah berita ni dekat Rasulullah SAW. Bila sampai berita ni dekat Rasulullah, Rasulullah pun mempersiapkan tentera muslimin untuk mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Tentera muslimin telah kepung perkampungan Bani Qainuqa selama 15 hari. Selama 15 hari tu mereka kepung dengan sangat ketat, dan sehingga kan kaum Yahudi ni tak dapat nak keluar ataupun bawa masuk bekalan makanan mereka. Jadi lama-kelamaan kaum Yahudi ni berasa takut, dan genap 15 hari mereka menyerah kalah. Dan ketika mereka menyerah kalah ni lah, ketua munafik ni iaitu Abdullah bin Ubay telah meminta kepada Rasulullah untuk memberi kaum Yahudi Bani Qainuqa ni keampunan. Bila Abdullah bin Ubay ni memujuk Rasulullah untuk mengampunkan kaum Yahudi Bani Qainuqa, Rasulullah SAW telah memutuskan dan mensyaratkan untuk kaum Yahudi Bani Qainuqa ni untuk keluar daripada Madinah dan jangan seorang pun tinggal di Madinah lagi. Jadi kaum Yahudi Bani Qainuqa ni pun setuju, dia keluar. Jadi tak ada kaum Yahudi lagi lah di Madinah ni. So itulah bagaimana peperangan Bani Qainuqa berlaku. Sebabkan kaum Yahudi ni melanggar perjanjian damai yang mereka telah buat dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dura Zafira binti Muhammad Syahari. Saya akan menentangkan tajuk Perang Badar. Perang Badar ni adalah peperangan terbesar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Ia berlaku antara kaum muslimin yang berpindah ke Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah. Terjadi perang Badar ni di lembah Badar. Antara sebab berlakunya perang Badar ni adalah kekerasan, ancaman dan rampasan harta terhadap kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah daripada kaum kafir Quraisy Mekah. Okey, apabila para sahabat yang berhijrah ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia meninggalkan harta-harta mereka di rumah mereka sendiri. Okey, dalam masa yang sama, kaum kafir Quraisy ni mengambil kesempatan untuk mengambil harta-harta para sahabat tersebut, dan mereka bukan setakat mengambil,
tapi mereka menjualnya sekali. Dalam Perang Badar, tentera Muslimin seramai 313 orang sahaja dan tentera Quraisy seramai 1,000 orang sahaja. Okey, sebelum berlakunya Perang Badar ni, Nabi pernah mencuba untuk menghalang laluan perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tetapi dalam percubaan pertama ni Nabi gagal kerana Abu Sufyan dan perdagangan yang lain melalui jalan lain. Okey, dalam percubaan kedua ini Nabi berjaya kerana Nabi menghantar Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah ke Syam untuk mengintip rombongan Abu Sufyan tersebut. Dan Abu Sufyan melalui jalan yang mereka rancang. Dalam masa yang sama, Abu Sufyan mengetahui rancangan orang Islam untuk mengepung mereka. Dan Abu Sufyan pun menghantar laporan ke Mekah untuk tentera musyrikin Mekah tu membantu mereka. Tetapi Abu Sufyan ni berfikir dua kali untuk memanggil tentera Quraisy tu untuk membantu ataupun patah balik. Kerana Abu Sufyan baru sahaja selesai berdagang dengan hasil yang cukup lumayan besar, dan setengah ataupun separuh daripada harta perdagangan tersebut adalah harta para sahabat yang tinggalkan di rumah mereka tersebut. Akan tetapi Abu Jahal degil dan berkata perang sahaja. Selepas tu berkumpulah mereka, tentera Muslimin dan tentera Quraisy di lembah Badar tersebut. Sebelum semua berperang, adanya perang tanding yang hanya 3 orang wakil sahaja daripada tentera Quraisy dan tentera Muslimin. 3 orang wakil daripada tentera Muslimin tu terdiri daripada Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Talib dan Ubaidillah bin Al-Harith. Manakala daripada tentera Quraisy pula adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Dalam perang tanding tu, Hamzah dan Ali dengan mudah menghabiskan Utbah dan Syaibah. Manakala Ubaidillah dan Walid seri dan berkepara. Dalam masa yang sama, Hamzah dan Ali datang membantu Ubaidillah. Selepas habis perang tanding tu, Rasulullah memerhati tentera Muslimin dan Quraisy dan Nabi bermunajat. Ada satu hadis ni, terdapat satu hadis yang menceritakan Umar Al-Khattab berkata, pada hari Badar Rasulullah memerhatikan tentera Muslimin yang seramai 300 lebih dan tentera musyrikin seramai 1,000 orang. Lalu baginda pun menghadap kiblat dan mengangkat tangannya di atas bahu dan tangannya. Lalu baginda pun berdoa, Ya Allah, di manakah pertolonganmu? Ya Allah, penuhilah apa yang engkau janji kepadaku. Seandainya pasukan Islam ini hancur, engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini selamanya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu Allah pun mengabulkan doa Rasulullah SAW dan menghantar tentera langit daripada langit yang ketiga untuk membantu tentera Muslimin. Terdapat satu hadis ni daripada Abbas menceritakan ada seseorang tentera Muslimin gigih mengejar seorang tentera musyrik di depannya. Tiba-tiba terdengar bunyi kibasan cemati daripada arah atasnya. Kemudian terdengar suara Satria, majulah Izu. Dia melihat tentera musyrikin di hadapannya sudah mati terlentang. Apabila diperhatikan mayatnya, didapati di hidungnya berbekas. Mukanya pecah seperti terkena cambuk. Kemudian sahabat Ansar ni pun menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pengalamannya. Dan Nabi pun membalas, benar, itu adalah pertolongan dari langit ketiga. Pada hari itu tentera Muslimin berjaya membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Daripada hadis riwayat Muslim.
daripada hadis riwayat Muslim. Terdapat satu dalil, auzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum minal malaikati murdifin. Maksudnya, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Dia perkenankan permohonan kamu, sesungguhnya aku membantumu dengan 1,000 tentera malaikat yang datang berturut-turut. Daripada surah Al-Anfal ayat 9. Dalam perang Badar ni, Abu Jahal tewas di tangan dua orang pemuda yang digelar dua Mu'az. Dua orang Mu'az ni ialah Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru. Terdapat satu cerita daripada Abdul Rahman bin Auf. Dia berkata, sedang aku berdiri dalam barisan semasa perang Badar, tiba-tiba kiri dan kanannya didatangi dua orang anak muda daripada Ansar. Salah seorang daripada anak muda tersebut bertanya kepada Abdul Rahman ni, "Pakcik, kenal ke Abu Jahal?" Lalu Abdul Rahman pun menjawab, "Ya, kenal." Dan dia bertanya, "Ada apa kamu dengannya?" Lalu anak muda itu menjawab, "Aku diberitahu dia yang mengutuk Nabi Muhammad SAW. Demi nyawaku, di tangannya kalau aku jumpa Abu Jahal, bayang aku tidak akan terpisah daripada bayangnya sehingga salah seorang daripada kami mati dahulu." Lalu Abdul Rahman ni pun mencari Abu Jahal yang berada di tengah-tengah tentera Quraisy. Dan lalu Abdul Rahman pun memberitahu kepada dua orang Mu'az ni, itulah Abu Jahal. Tanpa berlengah-lengah, orang Mu'az ni pun terus pergi menuju ke Abu Jahal, dan mereka seorang menusuk memancung kepala Abu Jahal dan seorang lagi menusuk perut Abu Jahal. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Selepas berjam-jam peperangan tersebut berlangsung, Abu Jahal pun tewas dan tentera kafir musyrik keras pun lari lintang pukang kerana ketakutan. Selepas peperangan, 14 tentera muslimin syahid dan 6 muhajirin dan 8 daripada Ansar. Kesemua mereka disemadikan di medan Badar. Manakala tentera musyrik seramai 70 orang yang terkorban, kebanyakannya adalah pembesar Quraisy, dan mereka dikumpulkan di dalam perigi. Dalam peperangan Badar ni terdapat ada beberapa para sahabat yang tidak menyertai perang Badar. Antaranya adalah Abu Baba Baisir bin Abdul Munzir, kerana Nabi menghantar beliau pulang awal ke Madinah sebagai pemangku presiden ketika baginda di Rawha setelah mendengar laporan tentera musyrikin Mekah yang sudah keluar berperang. Di antara 14 syuhada Badar adalah Umar bin Abi Waqqas. Antara 14 orang yang syahid di Badar adalah Umar bin Abi Waqqas, Auf bin Al-Haris, Ubaidah bin Al-Haris, Sa'ad bin Khaitamah dan lain-lainnya. Akhir sekali Perang Ahzab. Perang Ahzab ni merupakan mercu tanda pertembungan antara iman dan kufur pada zaman Rasulullah. Perang Ahzab bermaksud tentera bersekutu, dan Perang Khandaq bererti parit. Perang Ahzab telah menghimpunkan banyak suku kaum yang telah bersekutu, antaranya Bani Ghatafan, Asad, Salim, Fazarah, Azja dan Murrah yang ingin menyerang kota Madinah. Dinamakan juga Perang Khandaq kerana tentera Islam telah menggali parit di keliling kota Madinah
untuk menghalang dari tentera musuh memasuki dan menyerang kota Madinah. Seterusnya berlakunya perang Ahzab ni pada 7 Syawal tahun 5 Hijrah, selepas peristiwa kesedihan yang menimpa kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Perang ini juga berlaku antara kaum muslimin dan kaum musyriki yang berlaku di kota Madinah. Perang ini juga tercetus disebabkan denda kesumat puak Bani Nadir yang telah diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah selama 6 hari. Perang ini juga telah mengumpulkan sebanyak 10,000 orang tentera musyriki yang ingin memerangi Nabi di Madinah. Seterusnya, selepas dapat perkabaran mengenai kemarahan tentera bala ini, Nabi telah mengadakan mesyuarat dengan para sahabat dan meminta pandangan mereka tentang cadangan. Nabi tertarik akan cadangan sahabat iaitu Salman Al-Farisi yang mencadangkan agar parit digali di keliling kota Madinah bagi mengelakkan bala tentera musuh masuk dan menyerang mereka. Usaha menggali parit tersebut diteruskan dengan keikhlasan dan kesungguhan para sahabat termasuk Nabi. Akhirnya parit itu dapat disiapkan sebelum bala tentera datang menyerang mereka. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ahzab yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melihat tentera azab, maka berkatalah mereka, inilah dia yang terjanjikan oleh Allah SWT dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul itu tidak menambahkan kepada mereka melainkan kesejahteraan dan keimanan. Kemudian seterusnya, Nu'aim bin Mas'ud bin Amir telah datang bertemu Rasulullah. Beliau merupakan dari pihak musuh yang memberitahu baginda bahawa dia telah memeluk Islam. Akan tetapi puaknya tidak mengetahui atas keislamannya itu. Jadi Rasulullah memberi strategi kepada beliau untuk melagakan dan memecah belahkan kaum musyrikin tersebut. Oleh itu Nu'aim ni dia berjaya melagakan antara Bani Quraisy dan Bani Quraizah agar dapat memusnahkan segala strategi mereka yang telah mereka rancang. Akhir sekali Allah SWT telah menurunkan malaikat yang berupa angin taufan yang kencang untuk memusnahkan segala kemah dan strategi pihak musuh. Dalam peperangan ini Allah telah menurunkan beberapa ayat dalam kitabnya, iaitu wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kamu semasa kamu ditatangi oleh tentera Al-Ahzab. Allah akan hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang serta angkatan tentera dari malaikat yang tidak dapat kamu melihatnya. Selepas berakhirnya perang ni, Rasulullah pulang ke Madinah dan didatangi oleh malaikat Jibril yang memintakan baginda untuk menghukum terhadap Bani Quraizah yang telah mengkhianati. Rasulullah telah mengutuskan Sa'ad bin Mu'az untuk memberikan hukuman kepada Bani tersebut, dan beliau memutuskan hukuman untuk membunuh kesemua para lelaki puak berikut dan diambilnya harta untuk dibahagi sama rata. Untuk penutup, peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah ni memberi iktibar yang sangat mendalam kepada seluruh umat Islam. Antara iktibar yang kita boleh ambil daripada peperangan ni adalah contohnya dalam perang Uhud, kita perlu adanya sifat kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Jika seseorang tu mempunyai sifat kepatuhan
kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin, satu kerjaan tu ataupun satu perkara tu akan menjadi mudah dan senang. Dan apa tujuan perkara tu berlaku pun tercapai. Seterusnya adalah kita perlu artinya sifat bekerjasama dalam satu kumpulan. Dalam Perang Badar, setiap kaum bersatu padu dan bekerjasama dalam peperangan tersebut, dalam arahan yang Nabi bagi. Jadi walaupun dalam perang tersebut ada bantuan daripada Allah, tapi dengan keandalan para tentera tersebut, mereka dapat membunuh 70 orang tentera Quraisy. Jadi akhir sekali kita umat Islam haruslah bersatu padu, haruslah bekerjasama antara satu sama lain untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih.